Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali untuk Agenda Awani. Pada malam ini, kita memberikan tumpuan kepada kenyataan dan pengumuman secara dasar oleh kerajaan yang bersetuju dan bersedia untuk melaksanakan subsidi bersasar yang sudah pun diperkatakan beberapa kali sepanjang tahun ini bermula pada tahun hadapan. Tapi persoalan adalah berkenaan dengan mekanisme dan kesediaan industri dan juga pengguna untuk berdepan dengan subsidi bersasar ini dan melihat kepada bagaimanakah impaknya kepada kos sara hidup keseluruhan, bukan sahaja kepada mereka yang akan mendapat manfaat daripada subsidi tersebut tapi daripada kumpulan yang akan kehilangan privilege dan keistimewaan untuk menikmati subsidi. Kita bersama-sama dengan dua tetamu dalam talian ketika ini, iaitu Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, dan Dr. Abdul Rais Abdul Latif, Pensyarah Kanan Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM. Kita mulakan dahulu dengan Dr. Firdausi dan Dr. Rais dengan persoalan yang lebih umum berkenaan dengan adakah kenyataan untuk menyatakan kesediaan kita melaksanakan subsidi bersasar pada tahun depan ini merupakan satu kenyataan yang wajar disambut dengan baik ataupun ada kesangsian dan juga kecurigaan berkenaan keberkesanannya. Saya mulakan dulu dengan Dr. Firdausi, silakan. Ya, terima kasih, Fan. Kalau kita lihat, ialah subsidi bersasar ini ataupun rasionalisasi subsidi ini memang oleh PMX kita sekarang ni selalu telah mengatakan banyak tentang tekad ni dan juga subsidi ini agar tersasar. Jadi sekiranya kita lihat di dalam rancangan Malaysia ke-12 terutamanya selepas kajian separuh penggal dan juga bajet 2024 itu memang telah dinyatakan dengan jelas bahawa 2025 itu kena kurangkan bajet defisit sehingga 4.3. Dan sekiranya kita lihat subsidi ini memang sebenarnya tidak menggunakan banyak dari segi bajet untuk menampung harga-harga minyak dan juga harga kawalan dan banyak lagi. Jadi sudah tentu ialah kalau kita ingin kurangkan defisit itu bukan saja pada subsidi secara umum, ada lagi aspek-aspek lain. Namun memang subsidi ini memang menjadi bebanan kepada kerajaan. Saya rasa telah beberapa tahun pun kalau kita lihat ya, memang aspek untuk merasionalisasikan subsidi itu memang ada dalam perancangan kerajaan. Kalau kita lihat 2014 ya, masa itu tidak silap saya adalah subsidi yang paling besar dekat berapa 40 bilion pada ketika itu. Dan selepas dekat 9 tahun dan apatah lagi selepas COVID-19 itu, pada ketika itulah yang sebenarnya kita subsidi kita sudah capai saya rasa lebih daripada 77 bilion ya. So itu amat besar. Kalau kita tengok jumlah itu memang besar dan saya rasa 2023 ini saya rasa akan lebih tinggi disebabkan apa yang telah dibelanjakan pada 2022 dahulu ya. Jadi ini saya rasa apabila kita cerita tentang merasionalisasi subsidi, we have to start somewhere. Benda ini kena berlaku dan pada hemat apa yang kita nampak sebelum ini pun kerajaan telah wujudkan padu ya. Sebab untuk merealisasikan subsidi ini dia kena ada exit plan. So exit plan kena jelas ya, exit plan supaya kita dapat keluar daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar, dia kena jelas. Dan bukan mudah, jangan tergesa-gesa tetapi kena bermula somewhere. Dan benda itu sudah berlaku pun kalau kita lihat adanya sistem padu pertama. Lepas tu yang kedua kita tengok perancangan yang khusus di kementerian pun kita nampak. Ya, jadi kita suka ataupun tidak, ya, tidak sesuatu perkara yang tidak popular sebab apabila kita rationalize subsidi itu memang ada peningkatan harga. Right? Tapi ialah kalau kita rationalize, maksudnya contohnya minyak itu dirasionalisasikan saja, dia bergantung dengan kuasa pasaran. Right? Jadi apa-apa pun dia akan mengganggu inflasi, akan mengganggu rakyat, bukan mengganggu, memberi impak sedikit pada rakyat, tapi apa-apa pun kita kena tengok bebanan kerajaan itu. Sebab itu lagi penting sebab dengan lebihan subsidi ini yang kita tidak guna untuk lebihan subsidi bila kita kurangkan, kita boleh guna untuk benda yang lain. Namun exit plan kena jelas kepada subsidi bersasar ini. Ya, Dr. Rais, silakan.
Baik, saya bersetuju yang seperti yang dikatakan oleh Dr. Firdausi. Sekarang ni kita perlu bermula dari sesuatu titik yang perlu dilihat. Bagaimana tekanan yang sedang dialami oleh masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang perlu diambil kira. Dalam kita menilai keseluruhan kerangka ekonomi negara kita, melihat juga keadaan semasa, bagaimana penerimaan rakyat. Hari ini kita bercakap mengenai faktor yang akan mempengaruhi kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhannya. Apabila kita meletakkan subsidi bersasar ini sebagai salah satu mekanisme untuk pelaksanaan, untuk mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh kerajaan adalah satu kemestian. Tetapi setakat manakah mekanisme pelaksanaan ini akan mencapaikan matlamat ataupun objektif yang ditetapkan adalah penting. Sekarang kita melihat apabila dalam sektor penggunaan tenaga ataupun penggunaan minyak petrol, 53% daripada subsidi ini pergi kepada golongan T20 dan sebilangan besar pengguna datangnya daripada golongan M40 dan sebahagian daripada B40. So saya kira apabila langkah ini sudah pasti bukan langkah yang populis, memberi tekanan walau bagaimanapun mesti ada kesan dan implikasi kepada rakyat. Dan bagaimana sasaran itu ditempatkan kepada golongan yang tepat adalah satu persoalan utama ataupun persoalan besar yang perlu dilihat oleh kerajaan untuk pastikan matlamat utama subsidi bersasar ini tercapai dan keseimbangan untuk memulihkan atau memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi yang lestari itu dapat dicapai dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Menyebut berkenaan dengan bagaimanakah subsidi bersasar khususnya dalam konteks ni RON 95 kepada mereka yang lebih berkemampuan, kesannya kepada ekonomi dan juga kesannya kepada fiskal kerajaan. Kerana kalau kita lihat kepada pengalaman penarikan subsidi untuk 10% pengguna untuk elektrik, kerajaan dapat menjimatkan sekurang-kurangnya RM8 bilion. Sekiranya situasi yang sama juga kita aplikasikan RON 95, mungkin akan lebih banyak penjimatan boleh dilakukan oleh kerajaan. Tapi itu kita melihat daripada aspek fiskal kerajaan, kewangan itu nampak ada penjimatan, tetapi bagaimana pula dengan konteks ekonomi? Bagaimana kita mengimbangi kebaikan dan juga pertumbuhan yang ingin kita jamin untuk dua-dua sektor ini, Dr. Rais? Penjimatan kerajaan lebih tinggi, berbilion ringgit dapat kita jimatkan, dalam masa yang sama ekonomi tidak terjejas. Sedangkan kita sebut berkenaan dengan apa kesannya pada ekonomi itu, Dr. Rais? Itu adalah satu perkara yang perlu diambil maklum dalam perancangan dasar kewangan negara yang lebih menyeluruh. Sebenarnya apabila kita bercakap mengenai penjimatan yang boleh dibuat oleh kerajaan, memanglah satu faktor utama untuk seperti yang telah dimaklumkan, kita boleh alihkan kepada penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan, yang lebih diperlukan oleh rakyat. Namun apakah cara untuk kita laksanakan ini? Kerana pada akhirnya kesejahteraan rakyat itu menjadi tanggungan utama kepada kerajaan. Jika penjimatan yang dilakukan yang dibuat ini pada akhirnya membebankan semua itu, akan mencetuskan kos tambahan yang kerajaan untuk memulihkan pertimbangan asas untuk kita menyeimbangkan rasionalisasi subsidi, untuk menyeimbangkan semula sumber pendapatan negara dan mengalihkan dalam bentuk yang lebih memanfaat kepada semua pihak. Kerana kita tahu kita baru sahaja bangkit daripada pemulihan kejatuhan yang begitu teruk daripada COVID-19. Sesetengah kajian membuktikan masih ada individu ataupun industri belum pulih sepenuhnya untuk berhadapan dengan keadaan tekanan ekonomi semasa. Dan bagaimanakah semua perkara ini diambil kira untuk proses rasionalisasi ini, untuk menjamin kesejahteraan ekonomi. Pada masa yang sama kita tidak ketercicir, berlaku kapasiti sisi kereta itu sendiri. Tidak bermakna mereka berpendapatan rendah tidak menggunakan kereta yang berkapasiti tinggi. Mungkin ada keperluan untuk mereka melakukan itu, dan perkara-perkara itulah akan memberi kesan kepada keseluruhan agenda utama pelaksanaan subsidi ini.
Ya, bagaimana dengan Dr. Firdausi? Bukankah cadangan untuk melaksanakan subsidi bersasar ini seharusnya memberikan kelebihan kepada rakyat di Sabah dan Sarawak khususnya yang merupakan antara 5 negeri paling miskin setakat tahun 2023 termasuk juga di Kelantan. Bagaimana respon doktor dalam kita melihat pemberian subsidi bersasar ini akhirnya boleh memberikan manfaat ekonomi kepada rakyat secara mikro, doktor? Ya, itu soalan yang baik. Sebenarnya itu yang saya ingin katakan. Apabila kita cerita tentang subsidi bersasar dalam exit plan daripada blanket kepada targeted subsidi ini yang kita kena lihat. Sebab fenomena dan realiti ekonomi setiap negeri berbeza. Dan kalau kita lihat pendapatan boleh guna, kalau di beberapa negeri termasuk Sabah dan juga Perlis, Kelantan, ya amat rendah. Jadi ini yang kita kena jelaskan. Bagaimanakah bersasar ini? Adakah dia mengikut negeri ataupun dia mengikut income, pendapatan boleh guna, tapi jangan lupa di Sabah pendapatan lebih guna itu memang rendah. Antara seperti mana Irfan katakan, kalau kita lihat kadar poverty rate di Sabah pun tinggi dan apatah lagi dengan pendapatan pun antara yang terendah. Ya, kalau individu punya gaji pun antara yang terendah. Jadi ini yang kita kena betul-betul lihat dan cerakin ya benda ini. Jadi kalau kita lihat secara umum, sebelum kita cerita negeri, kita kena lihat juga M40, B40 dan juga T20 ini sebab realitinya pun berbeza juga. Dengan data yang ada yang baru yang kita dapat lihat di sini ya, kalau B40 itu menggunakan subsidi 243, T20 menggunakan dekat 400, iaitu 399, M40 menggunakan 319. Ini adalah subsidi, ini adalah penggunaan mengikut 3 kategori ini. Nah, sekiranya kita tariklah subsidi ini ya, sudah tentu impak yang paling besar adalah M40 sebab mereka dibandingkan dengan P40 tidak menerima tidak semewah, bukan semewah, social net yang diberi kepada B40 itu lebih tinggi dibandingkan dengan M40. Jadi seperti mana yang berlaku bajet 2024, kita nampak sumbang tunai rahmat telah dinaikkan kepada 3,700, perkara yang baik sebab apabila Perdana Menteri telah merasionalisasikan subsidi itu dan duit daripada subsidi ini diberi kepada B40, kita naikkan STR. Nah, isu dia bagaimana pula dengan M40 sebab sekiranya kalau bersasar, ini yang kita kena tahu bagaimana, siapa, di mana, kawasan mana yang dapat. Jadi dia bukan mudah. Nah, kita ambil contohlah pada tahun 2014 dahulu kita pernah tarik subsidi pada masa itu, right? Sabah dan Sarawak dikecualikan, right? Sebab yalah masa itu realiti kita lihat 9 tahun yang lalu memang berbeza. Sekarang pendapatan boleh guna pun berbeza. So sekarang ni bagaimana kita harus target itu, ini yang saya rasa sistem padu itu kan kenalah jelas dan supaya tidak sebenarnya memberi impak kepada rakyat. Namun begini, dengan duit yang lebihan, contohnya macam subsidi contohnya subsidi yang kita telah dapat kita dapat save daripada pemberian diesel contohnya, dan juga ataupun daripada elektrik subsidi itu banyak. Elektrik dekat berapa? 1.5 bilion. Saya rasa itu banyak. Itu sama dengan projek mengotakkan kemiskinan di dalam rancangan Malaysia ke-12 ya, sama dengan bajet itu amat besar. Jadi saya rasa dengan duit yang lebihan ini, maka perbelanjaan kepada sosial amat penting, right? Jadi perbelanjaan contohnya kita dapat mengurangkan, contohnya jalan raya dapat bukan jalan raya, sekolah, hospital, jalan raya, air dan juga api, ini dapat infrastruktur ini terutamanya di negeri Sabah dan juga Sarawak ini dapat tingkatkan. Saya rasa dengan duit lebihan itu. Sebab kita kena faham je bila kita tarik subsidi, yes, fiskal nampak sihat. Maksudnya kita banyak duit untuk pelaburan, kita banyak duit untuk infrastruktur. Kan? Ini secara umum lah kalau kita lihat. Namun sekali lagi yang saya risau ni adalah bagaimana cara bersasar itu.
Saya rasa kita amat bergantung dengan padu. Tapi pada hemat saya, yang padu ini dia menggunakan sistem melihat pada pendapatan boleh guna. But again, reality pendapatan boleh guna setiap negeri berbeza, setiap daerah berbeza. Ya. Kalau contohnya kita ambil Pitas di Sabah itu ataupun Beluran di Sabah itu, dia kurang daripada berapa? 1,000, tidak sampai pun 2,000. Right? Jadi adakah mereka juga mungkin tidaklah, mungkin mereka mungkin dapatlah subsidi. Tapi ini yang kita kena betul-betul fokus lihat bagaimana. Dan pada masa yang sama juga sudah tentu kalau kita lihat apabila kita rasionalisasikan subsidi, Indonesia pernah lakukan ya, apabila dia tarik subsidi minyak itu, dan realitinya memang inflasi meningkat. Namun perbelanjaan sosial, perbelanjaan untuk sekolah, perbelanjaan untuk anak-anak, perbelanjaan untuk contohnya STR dinaikkan. Ya, jadi ini mungkin boleh jadi satu contoh yang baik, satu contoh yang kita boleh guna. Ya, jadi ini mungkin way forward lah untuk bersasar ini. Tapi apa-apa pun memang kadang-kala mungkin ada false start. Ya, kerana bukan ialah setiap pelaksanaan kerajaan itu, tapi kita ada learning curve yang kita boleh belajar yang lebih dengan sistem yang ada sekarang ini kita boleh belajar. Dan kita boleh pastikan ianya memang bersasar. Ya, berdasarkan kepada penerangan daripada Dr. Fidausi itu, adakah maksudnya pemberian subsidi secara bersasar ini secara idealnya seharusnya menggunakan seperti mana yang kita lakukan untuk MySara, maknanya pemberian bantuan kewangan diberikan melalui EIC supaya hanya mereka yang tergolong dalam golongan yang memerlukan mendapat manfaat subsidi tersebut. Dan yang keduanya, kadar itu mungkin berbeza mengikut daerah dan kawasan. Bagi kawasan yang tidak ada pengangkutan awam sebagai contoh yang terpaksa menggunakan kenderaan persendirian, kadar subsidinya lebih tinggi berbanding mereka yang berada di Kuala Lumpur. Mungkin pendapatannya itu kadar guna pendapatan itu lebih rendah, tetapi memandangkan ada pengangkutan awam, ada option lain, maka mereka boleh kurangkan penggunaan petrol secara langsung yang akhirnya akan memberikan penjimatan kepada mereka. Jadi jumlah subsidi yang mereka terima melalui MyKad itu lebih rendah. So melihat kepada realiti yang lebih rencam, yang lebih kompleks, itu akan memberikan kesan yang berbeza dari sudut jumlah subsidi atau bantuan tunai yang diterima oleh rakyat. Adakah itu kita punya direction untuk memastikan bahawa subsidi bersasar ini benar-benar memberikan kesan dan manfaat kepada rakyat? Dr. Rais dan Dr. Fidausi, saya perlukan pendapat daripada kedua-dua, tapi saya mulakan dengan Dr. Rais. Itu adalah soalan yang kompleks. Dari cara senario diceritakan itu sendiri, kita dah nampak berapa kompleksnya sasaran yang hendak dituju itu. Dan sudahkah kita bersedia? Persoalan utamanya untuk melihat bagaimana sistem yang kita ada itu benar-benar telah disalurkan kepada sasaran yang diperlukan. Dan sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini juga, bahawasanya kita tahu subsidi bersasar merupakan satu modal yang perlu dilaksanakan. Dan bagaimanakah mekanisme pelaksanaan itu perlu dilihat dan dikaji dengan lebih terperinci. Kalau kita lihat dengan proses pembandaran yang sedang berlaku dengan rancaknya, dengan digitalisation yang memerlukan kepada proses inovasi dan teknologi yang tinggi perlu diaplikasikan, keperluan semasa masyarakat untuk beradaptasi dengan keadaan dunia sekarang, dengan ketidaktentuan ekonomi global, semua perkara-perkara ini mempengaruhi kehidupan ataupun aktiviti ekonomi seharian manusia. Dan sejauh manakah perkara ini telah diambil kira dalam kita merangka subsidi bersasar ini juga perlu kita lihat. Dan saya kira apabila kita mengambil contoh-contoh negara-negara yang telah melaksanakan pelbagai jenis dasar, Malaysia juga tidak ketinggalan. Kita mempunyai pelbagai jenis program bantuan yang disediakan oleh pelbagai kementerian. Namun apakah integrasi yang telah diwujudkan itu masih tidak jelas. The integration of data, sekarang kita ada data padu yang mana kita jangkakan akan membantu kita untuk menyalurkan segala jenis bantuan untuk pastikan pada akhirnya kesejahteraan rakyat diambil kira. Tetapi sejauh manakah ketersediaan data ini akan mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Dan saya kira mengambil kira semua faktor-faktor ini kerana di antara langkah yang diambil untuk membuat subsidi rationalisation
rasionalisasi subsidi ini, antara golongan yang akan tersepit adalah golongan M40 ya, dan kita akan lihat bagaimana mereka akan dihimpit dengan kos sara hidup yang lebih tinggi, tambahan kos untuk mereka pergi ke tempat kerja sebagai contohnya. Jika tiada pilihan lain, terpaksa menggunakan kenderaan persendirian, dan ini adalah perkara-perkara yang perlu kita lihat. Kerana kita tidak mahu akhirnya dengan keputusan ini kembali menyusahkan semula rakyat. Dan itu sudah pasti menjadi tanggungan kepada kerajaan untuk melihat semula aspek ini. Dan saya kira untuk kita pergi dengan lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan adalah lebih terjamin, memberikan pulangan seperti yang diperlukan, maka perancangan yang lebih khusus perlu diletakkan. Apakah bentuk sasaran subsidi yang disediakan? Ke mana haluan yang pergi? Kerana kalau kita menggunakan sistem padu, bagaimanakah mekanisme pelaksanaan itu perlu dilihat. Adakah ianya membuka ruangan kepada risiko di mana manipulasi itu boleh berlaku? Contohnya, ada keadaan di mana kita sentiasa melihat proses manipulasi ini sentiasa akan menjadi medium yang akan menjadi backstop kepada sesuatu sasaran. Dan sejauh manakah kita bersedia dengan sistem yang telah kita bangunkan? Adakah kita cukup pasti dan jamin bahawasanya perkara yang ingin dilaksanakan? Kita tidak mahu penjiwatan itu esoknya menjadi kos tambahan kepada kita. So saya kira perkara inilah yang akan menentukan bagaimanakah dasar yang terbentuk ini akan menyokong semula kepada kehidupan rakyat yang lebih sejahtera dan terjamin. Baik, Dr. Firdausi, dalam masa yang sangat ringkas ini, saya cuba mencadangkan supaya rakyat di Sabah dan Sarawak dapat subsidi lebih tinggi melalui MyKad berbanding dengan mereka di Semenanjung. Pandangan, Doktor? Ya, bagi saya memang MySara itu adalah satu pendekatan yang terbaik sebenarnya, melihat terus pada data dan juga lokasi dan berada di mana. Saya rasa itulah sebenarnya yang terbaik kalau kita lihat menggunakan MySara. Tapi pada hemat saya sekiranya subsidi bersasar ingin dilaksanakan, mungkin menggunakan fasa-fasa tertentu, right? Mungkin setengah negeri ataupun kawasan dahulu, tapi ialah memang kompleks, bukan mudah, itu kan mudah. Tapi bagi saya dengan adanya padu dan juga MySara itu sebenarnya dia telah memberi sedikit sebanyak data kepada kerajaan, ya, itu yang amat penting. Yes, integrated data is always issue kalau di Malaysia, tapi dengan padu itu mungkin boleh dikurangkan isu masalah error of exclusion, error of inclusion. Tapi apapun apa yang kita kena akui, subsidi memang memberi banyak bebanan kepada kerajaan dan banyak penyalahan guna. Jadi kalau kita bermula dengan untuk merasionalisasikan subsidi ini, maka inilah titik pertolakan untuk kita mengubah dan juga memastikan fiskal kita dalam keadaan sehat. Yes, ia kena berlaku dan haruslah bersasar dan kenalah jelas apabila kita exit daripada subsidi yang blanket kepada yang bersasar. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua tamu kita, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, Pensyarah Politik Ekonomi UiTM Sabah, dan Dr. Abdul Rais Abdul Latif, Pensyarah Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM. Kesepakatan kita ialah subsidi bersasar itu harus bermula dari sekarang sekurang-kurangnya dari sudut persediaan untuk melaksanakan, tetapi bila harus dilaksanakan itu yang kita cuba bangkitkan kerana kita harus melihat kepada kesetiaan sistem berkenaan dengan penyampaian, soal integriti penyampaian tersebut yang akhirnya harus memberikan kesan dan manfaat kepada rakyat dan tidak membebankan ekonomi secara keseluruhan yang akhirnya akan membatalkan objektif utama pensubsidi, merealisasikan subsidi tersebut. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita. Itu sahaja perbincangan untuk agenda Awani kali ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.